Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz pada kali ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan salah satu daripada tajuk qawaid iaitu al-mushtaqat. Babun min abwabil qawaid wa hiya al-mushtaqat. Baik, mushtaqat ialah kumpulan isim yang diambil daripada bentuk fa'il untuk menunjukkan makna baharu tertentu. Jadi mushtaqat ni adalah satu bentuk isim-isim yang berasal daripada fa'il. Berasal daripada fa'il iaitu kata kerja yang menunjukkan makna-makna yang lain. Senang kata macam ni. Senang kata kalau dalam bahasa Melayu, contohnya jalan. Maksudnya kita guna kaki kita bergerak satu tempat. Tapi bila kita tambahkan imbuhan, perkataan-perkataan lain ni, kita tambahkan imbuhan, contohnya kita tambah pe. Jadilah perjalan. Jadi dia akan mengubah maksud tersebut kepada orang yang berjalan. Kalau kita tambah tempat, maksudnya tempat jalan. Jadi kalau dalam bahasa Arab pun macam tu juga. Al-mushtaqat ni dia membawa maksud makna-makna baru kalau ditambahkan huruf-huruf tertentu pada kata kerja tersebut. Baik. Mushtaqat terbahagi kepada 8 bahagian iaitu mushtaqat ni ada 8 perkara iaitu isim fa'il, isim alat, isim makan, isim zaman, isim tafdil, sirah mubalaghah, sifat musyabahah dan isim maf'ul. Baik, jadi ni adalah pembahagian mushtaqat. Bagi mushtaqat kalau kita imbuhan dia lah dalam bahasa Arab ni. Tambah sikit huruf pada kata kerja, dia mengubah maksud dia kepada makna yang lain. Dan semuanya adalah isim. Jadi bila kata kerja tu, bila ditambah huruf-huruf yang tertentu ni, maka dia akan tukar jadi isim. Baik, yang pertama, isim fa'il. Isim fa'il merupakan kata nama yang bawa maksud pembuat. Dalam bahasa Melayu seperti ditambah umbuhan pe pada kata kerja. Cara menukar fa'il kepada isim fa'il. Okey, baik. Jadi cara nak buat fa'il kepada isim fa'il, dia ada dua cara. Ada dua kaedah yang kita kena ingat. Iaitu satu fa'il madi sulasi mujarrad, satu lagi fa'il madi sulasi mazid. Apa itu fa'il madi sulasi mujarrad, sulasi mazid? Ya, kamu dah belajar pada tahun lepas. Tahun lepas masa tahun 3 dah belajar dah tajuk ni. Okey, ni adalah jadual tasrif kan. Okey, baik. Tengok fa'il madi sini. Fa'il madi fa'ala ni kan. Fa'il madi fa'ala. Fa'ala ini kita panggil sulasi mujarrad. 3 huruf. Tapi af'ala, fa'ala, fa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala ni semua ni adalah fa'il sulasi mazid. Yang maksud sulasi mazid tu apa? Fa'il 3 huruf yang ditambah. 3 huruf ditambah. Jadi ada yang ditambah 1 huruf iaitu af'ala, fa'ala dengan fa'ala. Kemudian kalau tambah 2 huruf daripada tafa'ala sampai ifta'ala ni. Ni tambah ta dengan alif, yang ni ta dengan tad'if, yang ni tambah alif hamzah dengan nun, yang ni tambah hamzah dengan ta. Kalau tambah 3 huruf, tambah hamzah sin dengan ta. Okey, baik. Itu kita ingat balik apa yang kita belajar tahun lepas. Kalau ingat lagi lah ya. Okey, baik. Jadi kita kembali semua. Jadi kalau fa'il madi sulasi mujarrad, cara dia fa'il madi sulasi mujarrad macam Ustaz sebut tadi, iaitu fa'ala. Kalau fa'ala itu apa? Kita Ustaz tulis sikitlah. Contohnya kalau fa'ala. Apa itu fa'ala? Fa'ala dia punya isim dia apa? Dia punya isim dia contohnya apa dia punya fa'il dia apa? Apa fa'il yang 3 huruf? Contohnya katabah. Katabah ataupun jalasa ataupun doroba, telah memukul. Semua ni adalah fa'il 3 huruf. Baik, jadi sekarang ini kita kembali kepada nota tadi. Jadi cara nak jadikan fa'il tadi itu kepada isim fa'il iaitu ditambah alif selepas huruf pertama. Yang pertama dia ditambah alif selepas huruf pertama. Yang kedua sebelum akhir di baris kasrah, iaitu baris bawah. Contoh zahaba jadi zahibun. Nampak? Lepas huruf pertama, huruf zal ni kan, dia tambah alif. Jadilah za. Lepas tu sebelum akhir iaitu huruf ha.
kena baris bawah jadilah zahibun. Darosa. Darosa. Darosa selepas huruf pertama huruf dal. Jadi kita tambah alif. Sebelum akhir kena baris bawah iaitu huruf ro, kena baris bawah huruf. Jadi bunyinya darisun. Okey, baik kita try buat ke sebelah ni kan. Okey, katabah. Huruf pertamanya adalah kaf, jadi kita tambah alif jadi ka. Huruf sebelah akhir huruf ta, kita kena baris bawah. Lepas tu kena tulis ba, katibun. Kemudian kalau jalasa jadi jalisun. Jalisun. Lepas huruf jim, huruf pertama kena tambah alif. Kalau dorabah, doribun. Doribun. Okey, baik. Ini kalau 3 huruf. Ini kalau 3 huruf untuk nak buat apa? Isim fa'il. Jadi kalau katabah ini daripada maksud telah menulis, kalau katibun seorang penulis. Kalau jalasa orang telah duduk, jalisun bermaksud seorang yang duduk. Kalau dorabah sama dengan telah mukul, kalau doribun pemukul. Yang ni yang Ustaz cerita kalau nak buat orang yang saya pelajar yang bertakwa, tak boleh kata ana talibun takwa. Kita kena kata ana talibun muttaqin. Nanti lepas ni satu lagi. Ini dia punya, ni 3 huruf. Kalau takwa tu dia fa'il 3 huruf. Ni kita tengok fa'il tambahan 3 huruf yang ditambah itu sulasi mazid. Okey. Kalau sulasi mazid ni kita ambil contohnya. Apa fa'il sulasi mazid yang kita ingat? Kita buat contoh akrama atas wazan af'ala, memuliakan, ataupun qabala bertemu, ataupun yang Ustaz sebut tadi ittaqa, telah bertakwa. Okey, baik. Jadi macam mana cara dia? Cara untuk menjadikan akrama, qabala, ittaqa ni sebagai isim fa'il, cara dia lain daripada 3 huruf. Yang ni fa'il 3 huruf kan, kita tulis dulu fa'il 3 huruf kan. Fa'il sulasi mujarrad. Yang ni fa'il sulasi mazid. Okey. Fa'il sulasi mazid, akrama, qabala, ittaqa. Semua ni adalah fa'il 3 huruf yang ditambah. Ini tambah 1 huruf, ni tambah 1 huruf, yang ni tambah 2 huruf. Okey, baik. Jadi kita tengok dia punya nota dia iaitu ditukarkan menjadi fa'il mudhari'. Ditukarkan menjadi fa'il mudhari'. Jadi lepas tukar fa'il mudhari', yang kedua huruf ya pada awal fa'il ditukarkan menjadi mim yang berbaris dhammah. Lepas tu sebelum akhir dibaris kasrah. Jadi sini Ustaz bagi contoh kan. Katabah. Tukar jadi fa'il mudhari', jadi yukatibu. Lepas tu ya ni tukar jadi mim yang dhammah kan. Jadi mukatibun. Lepas tu ta ni kita bariskan dengan bawah. Okey, fassara. Fassara dia punya fa'il mudhari' dia adalah yufassiru. Ya ni tukar jadi mim dhammah, sebelum akhirnya huruf sin kena baris bawah jadilah mufassiru. Ni dia punya kaedah dia. Berbeza dengan yang pertama. Yang pertama senang je. Tambah alif selepas huruf pertama, sebelum akhir baris bawah. Yang ni kena tukar fa'il mudhari', lepas tukar fa'il mudhari', ya dia ni tukar jadi mim baris depan. Lepas tu sebelum akhir kena baris, kena tambah baris bawah. Okey, baik kita tengok dia punya ni. Jadi akrama itu kena tukar jadi yukrimu. Yukrimu kan. Lepas tu ya tu kena tukar jadi mim, jadilah mukrimun. Lepas tu sebelum akhir tu baris bawah jadilah mukrimun. Okey. Kalau qabala pula. Qabala dia punya tu fa'il mudhari' ni adalah yuqabilu. Yuqabilu. Lepas tu dia punya ya-nya kena tukar jadi mim dhammah, jadilah muqabilu. Lepas tu dia punya ada sebelum akhir dia kena baris
Kena baris bawah. Jadilah muqabilu. Senang je kan? Kalau ittaqah dia punya baris ada fa'il mudhari adalah yattaqi. Yattaqi wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu dia punya ayat dia kan. Yattaqi. Lepas tu kena tukar jadi ya tu tukar jadi ya tu kena tukar jadi mim baris depan, jadilah muttaqi. Lepas tu sebelum akhir baris bawah, tapi dia memang sebab dah baris bawah jadi boleh teruslah muttaqi terus. Okey, baik. Jadi kalau nak kata ana talibun muttaqin, saya pelajar yang bertakwa. Tak boleh kata ana talibun taqwa, kena kata ana talibun muttaqin. Jadikan dia isim fa'il. Okey, itu kalau isim fa'il, cara nak tukar perkataan jadi isim fa'il. Jadi banyak tau dalam bahasa Arab, senang je. Kita ingat satu perkataan, kita boleh tukar jadi perkataan banyak lagi. Jadi ni baru satu dia isim fa'il. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul pula. Kalau isim fa'il pembuat, kalau isim maf'ul maksudnya apa? Itu merupakan kata nama yang membawa maksud perkara yang dibuat. Dalam bahasa Melayu seperti merujuk kepada orang atau perkara dan ditambah imbuhan di pada kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Melayu kita kata pukul. Kalau isim maf'ul ni dipukul ataupun orang yang dipukul. Kalau contohnya baca, kita buat qara'a. Jadi kalau tambah jadi isim maf'ul daripada baca jadi dibaca. Jadi perkara yang dibaca itu adalah isim maf'ul. Jadinya contohnya seperti merujuk kepada orang yang dipukul atau perkara yang dipelajari. Jadi daripada perkataan pukul jadi orang yang dipukul. Kalau daripada kata kerja belajar jadilah perkara yang dipelajari. Baik, cara menukar fi'il kepada isim maf'ul dia sama juga macam isim fa'il tadi kan. Kalau fi'il madi sulasi lain, kalau fi'il madi sulasi mazid lain. Sulasi mujarrad lain, sulasi mazid lain. Okey, baik. Fi'il madi sulasi mujarrad ditambah ma sebelum huruf pertama, ditambah mim berbaris atas sebelum huruf pertama, lepas tu ditambah huruf waw sebelum huruf akhir. Jadi rojaha. Jadi dia kata apa? Ditambah mim baris atas kan. Jadi mim ni kita kena tambahkan. Jadi ma tambah mim sini kan. Lepas tu sebelum akhir dia adalah huruf ha. Huruf akhir dia huruf ha, jadi sebelum dia kena tambah huruf waw, jadilah marju. Darasah jadi madrus. Okey, kita tengok ayat perkataan kita tadi. Jadi kalau kataba ni dia jadi apa? Dia jadi kena tambah mim kan. Jadi mak sebelum akhir kena baris depan jadilah mak. Dia kena tambah waw jadilah maktubun. Kalau jalasa jadi kena tambah, pertama kena tambah mim dekat depan. Kemudian kena tambah apa lagi? Kena tambah huruf waw sebelum akhir. Huruf waw sebelum akhir sebelum huruf sin jadilah majlusun. Jadi kalau daraba apa pula? Kalau daraba kena tambah mim baris atas, kemudian kena tambah huruf waw sebelum ba ni, jadilah madrubun. Dia senang je kan? Dia senang je. Okey, baik. Ni kalau fi'il sulasi mujarrad. Okey, kalau fi'il sulasi mazid pula macam mana? Okey, kalau fi'il madi sulasi mazid macam mana pula? Kalau fi'il madi sulasi mazid dia sama macam fa'il tadi. Cuma bezanya apa? Sikit je beza dia. Isim maf'ul sulasi mazid dengan isim fa'il sulasi mazid. Senang je. Okey, pertama ditukarkan menjadi fi'il mudhari'. Sama kan? Kat atas ni pun ditukarkan menjadi fi'il mudhari' juga. Sama. Huruf ya pada awal fi'il ditukarkan menjadi mim yang baris dhammah jadi mu. Jadi sama juga dengan isim fa'il tadi. Cuma dia sebelum akhir di baris fathah. Kalau isim fa'il baris kasrah. Jadi kataba, yukatibu, mukatab, fassara, yufassiru. Jadi ya ni tukar jadi mim jadilah mufah. Nak kata lepas tu sebelum akhir iaitu huruf sini baris atas jadilah mufassaru. Okey, baik, jadi kita tengok senang aja, kita edit sikit je. Okey, baik. Jadi
Mukrim ni sebab dia sama je kan. Tambah mim baris depan, cuma bezanya sebelum akhir baris atas. Jadi kita tukarkan aja. Jadilah mukromun. Mukromun. Okey, baik. Muqabilu dia jadi apa? Senang je kan, dia jadi sebelum akhir baris atas muqabal. Ni fi'il isim maf'ul dia. Kalau fi'il ni dia tetap muttaqi juga. Dia tetap muttaqi juga sebab dia isim, dia apa ni? Daripada fi'il mu'tal. Ni special case lah. Sebab kita tak boleh nak bariskan dia dengan baris tukar baris dia. Okey, baik. Seterusnya, okey, sifat musyabahah. Okey, baik. Sifat musyabahah merupakan kata nama yang membawa maksud sifat. Dalam bahasa Melayu seperti kata adjektif. Cara menukar fa'il kepada sifat musyabahah. Jadi kalau sifat musyabahah ni senangnya kita kata sifat lah. Kata sifat. Kalau bahasa Melayu kita panggil adjektif. Contohnya cantik ke, kurus ke, gemuk ke, lawa ke, bodoh ke, pandai ke, rajin ke. Itu adalah sifat. Jadi wazan dia ada 3 je. Fa'il, fa'ilun, af'al. Fa'ilun, af'al dengan fa'ilun. Okey, baik. Jadi yang ni kita kena ngapal lah selalunya kan. Okay, kalau karumah jadi karimun. Kalau hazana jadi hazinun. Kalau daripada perkataan gembira, farihah jadi farihun. Kalau sami'ah jadi sami'un. Fa'ilun ni guna untuk apa? Guna untuk fi'il muta'ad, fi'il lazim. Nanti kita akan belajar fi'il lazim tu apa. Okey, baik. Kalau wazan af'alah, wazan af'alah menunjukkan sifat warna. Contohnya abyadun, ahmarun, daripada perkataan, kalau ahmarun perkataan hamara, kalau aswada daripada sawada, jadi kena jadikan dia atas wazan af'alah, jadilah aswad. Maknanya benda yang bersifat dengan sifat hitam. Jadi 3 je dia punya wazan dia, fa'il, fa'ilun dengan af'alun. Senang je kan. Okey, baik. Jadi kita sampai sini saja. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.